Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kuliah pengajian Al-Hikam berbentuk vlog. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita untuk terus mempelajari, memahami ilmu agamanya. Okey, hari ini kita nak baca hikmah yang ke-25. Okey, hikmah yang ke-25. Kebahagiaan yang hakiki adalah tawakal dan kembali kepada Allah. Saya ulang, kebahagiaan yang hakiki adalah tawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Bagaimanakah kita akan sampai kepada tujuan dan cita-cita? Kita semua ada cita-cita tersendiri. So, macam mana kita nak sampai kepada cita-cita tu tercapai dengan segera, di mana dengannya kita merasa bahagia. Sampai cita-cita kita tu dengan cepat, yang mana dia ada rasa bahagia sekali bila tercapainya maksud, tujuan kita tu. So, untuk mengetahui jalannya, Yang mulia Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari merumuskan dalam kalam hikmah beliau yang ke-25 ini. Ramai orang yang dia ada cita-cita, ramai orang yang dia ada keinginan dia nak jadi apa. Tak kisahlah, selagi mana benda tu baik. So, kadang-kadang dia boleh sampai pada maksud dia, dia boleh dapat apa yang dia nak, tapi tak ada rasa bahagia. So, di sini nak dapat dia tu dengan segera disulami dengan perasaan bahagia seronok bila tercapai cita-cita kita tu. Maka ni dia hikmah yang ke-25. Matan dia, tidak akan terhenti sesuatu tujuan. Tidak akan terhenti sesuatu tujuan apabila anda menuntutnya, yakni menghasilkannya dengan Tuhan anda. Dan tidak akan mudah suatu tujuan jika anda mencarinya dengan diri anda. Itu matan dia. Hikmah ni insya-Allah kita akan dapat 5 perkara. 5 poin penting yang akan kita faham. Yang kelima tu kesimpulan lah. Okay. Yang pertama kita sebut terus, segala cita-cita yang ada dalam hati kita, okay, maksudnya cita-cita yang baik lah, okay, dia tidak akan sampai tanpa ada usaha. So, kita mesti bekerja, berusaha untuk dapat cita-cita kita itu. Berusaha untuk menghasilkan cita-cita itu. Bila kita ingin supaya berhasilnya dengan mudah, hendaklah di samping
usaha itu kita harus berpegang kepada Allah. Okey. Kerja untuk capai cita-cita hang tu, so kalau hang nak dia terhasil dengan mudah, hendaklah di samping usaha tersebut berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, yakni hati kita tidak lupa kepada dia. Mudah-mudahan dia mengizinkan tercapainya maksud dan tujuan kita itu. Yang tu right, betul lah cara tu. Masih lagi nombor satu. Tetapi apabila kita mencapai cita-cita itu dengan semata-mata berpegang kepada kepandaian kita, kesungguhan dan ketekunan kita. Lain pula cerita kalau hang berkeinginan sesuatu, bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, tapi hang semata-mata berpegang, hang tu pandai, hang cerdik, hang usaha siang malam pagi petang, ketekunan hang tu, kerajinan hang tu, hang rasa aku usaha bersungguh-sungguh ni mesti dapat lah. Yakni hati kita lupa dan lalai kepada Allah, tapi dalam hati hang tak ada langsung Allah, tidak bersandar kepada Allah dalam usaha hang tu, bahkan bersandar pada diri hang. Maka yakinlah, dia kata, bahawa akan timbul di sana sini kesulitan-kesulitan. So dia kata pasti hang akan jumpa macam-macam kesusahan, kepayahan, kesulitan. Dalam hal ini sama je kita cerita ni, tak ada perbezaan sama ada cita-cita hang tu ke arah dunia atau ke arah akhirat. Nama kata hang bergantung pada kepandaian hang, kecerdikan hang, ketekunan hang, apa jualah, di situ hang akan jumpa segala kesukaran, kesusahan, dan lain-lain lah. Hang akan hadapi benda tu. Okay. Makna kata kita boleh faham lah, hak nombor satu ni dia ada dua kan. Satu tadi right, satu lagi pangkah. Okay. Cara yang betul lah right tu. Yang kita sebut yang pangkah ni cara yang salah. Senang nak faham dia macam ni saja. Kalau hang buat satu kerja, hang ada cita-cita, hang usaha ke arah tu, dan hang berpegang kepada Allah, sandar kepada Allah, Tuhan, bila Tuhan masuk ke hang dalam itu, maka dia akan keluarkan hang dengan cara yang mudah, diiringi dengan kebahagiaan perakhiran dia. Tapi kalau hang sendiri yang masuk dalam kerja tu, dan hang rasa hang pandai, maka sendiri masuk, sendiri pandai lah keluar. Hang pandai masuk, pandailah hang keluar. Tu yang dia menemui kesusahan tu, kesulitan, macam-macam dia jumpa. Okey, itu satu. Boleh faham lah. Hikmah ni dia panjang sikit lah, jadi dia kena ada ayat kopi dah dulu. Bismillah. Okey, itu yang pertama. So kita pergi pelan-pelan sikit dah sebab ni panjang. Likam ni kalau dia berat otak nak mengajar, tu kena cari yang supaya bahasa tu yang dia ringan sikit lah. Apapun Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada kita. Nombor dua, pengertian mengejar cita-cita dengan Allah. Tu, mengejar cita-cita dengan Allah ialah menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tegasnya menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, yakni Allah, untuk demi mudah mencapai maksud dan tujuan. Baik.
untuk terlaksananya cita-cita kita itu mesti harus ada 3 syarat yang kita patuhi, yang kita perlu ikut dia. Kalau hang mau cita-cita hang tu seperti mana kita sebut tadi mula-mula kan, terlaksana dia diiringi dengan kemudahan jalan dia, Tuhan bagi mudah segala jalan, diiringi dengan kebahagiaan perakhiran dia tu, maka hang mesti patuh ikut 3 syarat ni. So kita bagi A, B, C. A, menyerah kehendak kita itu, menyerahkan dia kepada Allah. Maksud dia kehendak kita tu, kita sangka baik, kita nampak baik, memang sungguh zahir dia baik, tapi hakikatnya kita tak tahu sama ada dia baik ataupun tidak. Allah sahaja yang tahu. So di samping kita usaha keras sandar kepada Allah, maka kita serah kepada dia. Dia dah memang mengetahui untuk menentukan pilihan yang mana yang terbaik untuk kita. A. B, bila kita dah usaha semua tu, menyerah kehendak kita, B, tawakal atas apa hasil dia tu. Okay, apa yang Allah akan bagi, kita minta A, tengok-tengok dia bagi B. Yang tu kena ready. Tawakal untuk itu kena ready. Bersedia, siapkan hati kita ni menerima apa sahaja yang Allah bagi. Tawakal. C, istiqamah dalam segala gerak geri kita, tindak tanduk kita, sama ada hati ataupun fizikal, dalam ataupun luar. Di samping kita menyerah kehendak kita kepada Allah, kemudian tawakal apa yang Allah akan bagi, kita siapkan hati kita untuk menerimanya. Kemudian C ni tetap istiqamah menjalankan perintah-perintah dia, solat jaga, buat perangai baik, selalu zikir kepada dia, laksanakan benda yang sunat-sunat ni. Tu istiqamah buat benda tu. Okay. So bila 3 syarat ni kita buat, insya-Allah pastilah maksud dan tujuan kita itu akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya 3 syarat ni bukan dia fokus untuk dapatkan terkabulnya cita-cita kita tu, tapi dia cuma ingin meredakan. Hakikat dia 3 syarat bila kita buat, dia untuk meredakan kepanasan gerak berhajat pada sesuatu. Sebab nafsu ni bila kita tergerak pada nak satu benda, dia akan gelojoh. Okey, dia akan gelojoh nak satu benda. So 3 syarat ni bila kita buat, dia akan natijah dia tu hilang kegelisahan, gelojoh tu hilang, keraguan, kesusahan, dia akan hilang dalam hati tu, lapang hati dia. Okay, sebab akhir daripada tawakal ialah redha hati kita pada apa yang ditakdirkan Allah ke atas kita, sama ada positif atau negatif. Itu akhir daripada tawakal adalah redha hati kita pada apa yang ditakdirkan Allah atas kita, sifatnya positif ataupun negatif. Okey, boleh dapat lah tu. Tak boleh dapat, ulang-ulang banyak kali tengok. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita. Baik. Yang ketiga, dalam bercita-cita kita nak something, jangan sekali-kali kita berpegang kepada kekuatan kita dan kemampuan kita. Jangan. So bila kita pegang juga pada kekuatan dan daya kemampuan kita, so akan timbul 3 keadaan pada diri kita. A, Allah kita lupa. A, kita lupa Allah.
B. Tidak bertawakal kepada Allah. C. Kita mendahulukan nafsu dan keinginan kita daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 keadaan ni dia akan terjadi pada diri kita kalau hang bergantung pada kekuatan dari hang dan daya kemampuan hang. Kalaulah kata dia sampai juga pada apa yang dia cita-citakan tu, tercapai juga hajat dia kan, cita-cita dia tu, dalam masa yang sama dia kata saya tak ada tawakal, saya tidak ada takwa pada diri dia, dan istiqamah kepada Allah, dia dapat cita-cita dia. Maka jawapannya, cita-cita yang kita peroleh itu tidak akan memberi manfaat pada kita. Kerana itu kita banyak melihat, kata dia, orang yang dia bercita-cita nak jadi kaya raya. So setelah kekayaan dia dapat, diperolehinya, dia itu tidak mendapatkan hasil atau manfaat dari kekayaan itu. Contohnya, kaya dia dapat, harta semua benda dia ada, tapi badan dia sakit-sakit. Pergi berubat sana tak boleh, pergi berubat sini tak boleh, dalam negara, luar negara, sakit dia dapat. Nampak tu? Manfaat dari kekayaan itu dia tak dapat. Dia main nasi pun tak lalu nak makan, macam-macam lah. Maka tentu tidak ada faedah yang besar buat dirinya dari kekayaannya itu, selain hanya sekadar melihat dan memiliki kekayaan itu semata-mata. Tak ada apa orang dapat, melainkan orang dapatlah kaya tu, cita-cita tu dapatlah, nak tengok dan nak miliki kekayaan tu, tapi tidak ada manfaat daripada harta tersebut. Sebab tu bila kita pegang kepada Allah, sandar kepada Allah, kalau dia bagi kita kaya, dia bagi kita harta lebih, maka hati kita akan tergerak untuk fi sabilillah, untuk berbuat amal kebaikan dengan harta yang diberi olehnya. Kita nak bantu orang dengan ikhlas, bukan dengan something kita nak orang daripada orang sesuatu, tak, tapi kita ikhlas buat untuk Allah, hidayahkan kepada kita. Ada manfaat daripada kekayaan tersebut. 3. Okay, so 3 tu tadi kita bahagilah kan, A, B, C. Yang keempat, ini menarik sikit lah. Seorang ahli tasawuf, nama dia Amir bin Abdullah. Dia ni dahsyat lah. Dia kata, setelah aku baca 3 ayat dalam Quran ni, aku jumpa 3 ayat ni, aku baca 3 ayat ni, aku teliti dia, aku faham dia sungguh-sungguh. So hasil daripadanya, aku tidak merasa susah dalam bab rezeki. 3 ayat ni, apa dia? Yang A, surah Yunus ayat 107. B, surah Al-Baqarah ayat 152. C, surah Hud ayat 6. Okay, apa dia ada dalam A ni, surah Yunus ayat 107 ni? Firman Allah yang Amir bin Abdullah ni baca ni, dia kata, dia baca ayat ni, aku mendapat pertolongan pada memecahkan masalah-masalah yang aku hadapi. Aku ada masalah apa? So bila aku dah baca ayat ni, aku nampak masalah yang mai tu dia ada jalan keluar dia, mudah jalan keluar dia tu. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Artinya, jika Allah menimpakan kemudaratan ke atas kamu, tiada yang dapat menghilangkannya, mengangkatnya. Fala kashifa lahu illa hu, melainkan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah hendak mendatangkan kebaikan buat kamu, maka tidak ada pula yang dapat menolaknya. Yakni menghalang kurniaan Allah itu ke atas kita. Makna kata siapa, kalau Allah nak menimpakan mudarat ke atas hang, kesusahan ke atas hang, tak ada siapa pun yang boleh dapat menghilangkannya kesusahan itu, melainkan Allah. Begitu juga dalam bab kebaikan. Kalau Allah nak bagi kebaikan kepada siapa ni, kemuliaan pada siapa pun, itu kehendak dia. Manusia tak ada seorang pun, manusia ke siapa-siapa pun lah, jin ke apa, yang berkuasa untuk menahan kurniaan Allah tu. Ia memberikan, yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, kebajikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari ayat ini Amir bin Abdullah ni kata, bila aku dah baca, aku berkata pada diriku, jika Tuhan menghendaki melaratkan aku, maka tak ada seorang pun dari makhluknya yang dapat menyelamatkan aku. Dan jika Allah memberikan kurniaannya kepadaku, maka tiada pula orang lain dapat menghambatku, yakni untuk tidak menerimanya. So dia kata dalam hati dia, tak ada siapa yang dapat beri mudarat kepada aku, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada siapa yang dapat beri kebaikan kepada aku, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila dia bagi, seorang pun tak boleh menghalangnya atau menghilangkannya daripada aku. B, surah Al-Baqarah ayat 152, dia baca fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, maka kamu sekalian ingatlah kepadaku. Fadhkuruni azkurkum, nescaya aku akan mengingatimu. Washkuruli, dan syukur kepadaku. Allah kata wala takfurun, jangan kamu kufur. So kata Amir bin Abdullah, kerana ayat ni aku tidak lupa mengingati Allah, dan hilanglah kesukaran-kesukaran. Nampak? Amir bin Abdullah kata, bila aku baca ayat ni, aku tidak lupa untuk ingat kepada Allah, dan bila aku ingat Allah tu, maka hilang kesusahan-kesusahan aku. Sebab Allah kata dalam ayat tadi kan kita baca, sebab Allah tidak lupa mengingati hambanya yang selalu ingat kepadanya. So kita boleh tanya diri kita, Amir ni dia tanya diri dia kan, aku ingat kepada Allah kan, Allah kata siapa ingat kat aku ingat kat dia. Maka dia fokus, beri tumpuan untuk mengingati Allah. So kita ni kadang-kadang kita sehari tu tak tahu berapa kali kita ingat Allah. Bukan tak tahu tu sebab banyak, sebab sikit sangat ya, kita duk cari-cari berapa kali tak jumpa. So yang C, surah Hud ayat yang ke-6, yang bermaksud tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang merangkak di bumi melainkan rezekinya ditanggung Allah. Illa 'ala Allahi rizquha. Dan diketahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Segala yang tersebut itu termaktub di dalam kitab yang nyata. Kullun fi kitabim mubin. Bila akhir ayat tu. Okey. So kata Amir bin Abdullah lagi, ayat ini mendorong aku untuk bersumpah kepada Allah. Dia kata bila aku baca ayat ni, dia mendorong aku untuk aku bersumpah kepada Allah bahawa semenjak aku baca ayat ni, aku tidak akan merasa susah lagi dari rezekiku. Terus aku tak ada nak fikir kepala otak ni pasal nak makan apa, nak makan apa ni, rezeki apa ni, tak payah. Sebab ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian itu, kata Amir, aku merasa lega dengannya. Nampak? 3 ayat ni yang memberi kefahaman mendalam bagi orang yang ingin mentadaburnya. 4. Habis. Okey. So yang
kesimpulan dah. Sebelum kita nak masuk kesimpulan tu, dia ada bawa sikit dah kisah cerita di sini. Seorang laki-laki yang datang setiap pagi meminta-minta ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu orang lelaki yang dia ni memang mai rumah Umar Al-Khattab, kerja dia minta setiap hari macam tu. Setelah sekian kalinya ia meminta kepada Umar, maka satu pagi ia datang lagi kerana maksud meminta. Sampailah satu hari waktu pagi dia mai dengan tujuan untuk meminta. Umar berkata kepadanya, lalu Umar cakap kat dia ni, saudara, apakah anda mengharapkan sesuatu itu kepada Umar atau kepada Allah? Umar kata, wahai saudaraku, apakah engkau mengharapkan sesuatu daripada Umar ataupun kepada Allah? Pasal setiap kali yang mai minta kat aku, minta kat aku. Pergilah anda dari sini dan pelajarilah Al-Quran. Umar kata, pergi belajar Al-Quran. Sebab Al-Quran dapat mengayakan anda, yakni mencukupi anda, tanpa datang mengemis setiap pagi ke pintu-pintu rumah orang. Hang pergi balik, hang pergi baca Quran, pergi belajar Quran. Sebab Quran itu dia boleh membuatkan engkau kaya. Daripada hang mai setiap hari di pintu-pintu rumah, setiap pintu rumah ni hang nak minta. Lelaki ni dengar, dia pun pergi, dan tidak muncul-muncul lagi dalam waktu yang lama. Selepas daripada tu dia pergi, dan dia tak pernah lagi mai dah lepas setelah itu. Lama. Sehingga Umar merasa kehilangan kerananya. Jadi Umar pun dia rasa sebuah salah lah. Kan? Mana dia terasa ke apa yang aku kata kat dia dulu tak ada niat lain melainkan benda baik aku nasihat dia. So Umar ada terasa sikit radhiyallahu anhu. Umar bertanya ke sana ke sini tentang lelaki tu. Jadi Umar pergi lah setiap rumah ni, pergi lah jumpa orang seorang-seorang, tanya, apa dah nampak tak lelaki sekian yang duduk minta-minta tu selalu. Tanya seorang-seorang, maka ditunjukkan oleh orang di satu tempat. Sehinggalah satu orang ni bagi tahu, oh kalau lelaki tu saya tahu, jom saya pergi tunjuk. Dia pun bawa Umar tunjuk. Umar pergi ke sana dan menemukan lelaki-lelaki itu sedang tekun mengerjakan ibadatnya dan menjauhkan dirinya dari manusia. So bila Umar sampai di sana, so Umar tengok, nampak daripada jauh ni, tak pergi dekat lagi, nampak daripada jauh dia tengah duduk ibadat. Rajin dia ibadat, dan dia menyendiri, dia jauh daripada manusia. Kemudian Umar pergi dekat dengan dia. Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku merasa kehilangan saudara. Pergi kat dia dekat. Kemudian Umar kata, wahai saudaraku, hang pergi mana? Lama dah aku tak jumpa hang. Aku sangat terasa dah kehilangan hang ni. Kotlah hang terasa aku marah ke apa, sehingga selama ini aku rindu untuk dapat bertemu dengan anda. Kenapakah anda meninggalkan kami dan tidak muncul-muncul lagi? Aku rindu sangat ke hang. Bukan aku marah hang, tapi aku nasihat hang benda yang elok, benda yang betul. Pasal apa hang hilang macam tu saja? Pasal apa hang tinggal kami semua? Maka laki-laki itu menjawab bahawasanya setelah aku membaca Al-Quran, rupanya dengan itulah aku tidak memerlukan Umar dan keluarganya dalam mengharapkan sesuatu. Laki ini kata, betul lah apa yang Tuan kata kat saya. Dulu Tuan pesan kat saya, so pergi belajar Al-Quran, baca Al-Quran, dan Quran tu memberi kita kaya. Dan memang sungguh, setelah saya dengar apa yang Tuan kata, saya belajar sampai lah ni, saya rasa saya tak memerlukan siapa pun, yakni mengharapkan sesuatu daripada orang, melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh saya abang ni. Umar berkata kepadanya, mudah-mudahan anda selalu dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati engkau. Maka apakah yang anda dapati dalam Quran itu? Jadi Umar tanyalah something. Umar tanya sikit, apa dia yang hang jumpa dalam Quran tu yang membuatkan hang boleh jadi macam ni? Mesti ada lah ayat-ayat apa yang hang baca ni yang memberi kesan pada hati hang tu. Memang macam tu tuan-tuan. Okay, kita kadang-kadang
Kadang lara banyak jauh dengan Allah. So bila kita dengar satu ayat Quran, sepotong ayat Quran, walaupun kita dengar makna dia saja, so kita rasa macam dia mai satu sentuhan pada jiwa tu, kan? Membuatkan kita, aku nak berubah lah. Lepas ni aku tak mau buat lagi lah. Lepas ni aku nak dekat dengan Allah, aku nak tinggal semua benar. Tu. Jadi bila Umar tanya apa dia ayat ni, lelaki tu kata, saya telah mendapatkan dalam kitab suci Al-Quran firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-22, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Artinya, dan di langit itulah sebab rezekimu, yakni hujan, dan apa-apa yang dijanjikan Allah kepadamu, yakni pahala atau siksa. Kata dia, kerana ayat ini aku berkata pada diriku sendiri. Tuan nampak? Sama macam kita sebut tadi, kan? Cerita tadi yang tiga Amir bin Abdullah tadi. So dia ni, lelaki ni kata kerana ayat ni saja, tak panjang pun, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki, rezekimu, yakni hujan, dan apa-apa yang dijanjikan kepadamu pahala atau siksa. So kata lelaki ni, ayat ni lah yang membuatkan aku berkata pada diri aku, rezekiku di langit sedang aku mencarinya di dunia. So dia kata, bila aku dengar ayat ni, aku terasa aku duk minta kat orang, sedangkan Allah menyebut rezeki tu dia menjamin setiap hambanya. Hujan, dia Allah menyebut hujan itu pun adalah rezeki. Jadi aku rasa macam ramailah hati tu dia rasa bersalah sebab dia pergi minta kat orang, dia lupa kepada Allah. Jadi Umar bila dia dengar perkataan lelaki ni, so Umar menangis. Dan apa yang dikatakan laki-laki tadi merupakan pelajaran baginya. Sebab Umar hati dia cukup terang. So bila dia dengar, dia memahami. Dia bukan saja faham zahir tu, bahkan dia faham apa yang dia alami, yang dilalui, yang dirasai oleh lelaki tu. So dia menitiskan air mata, dia menangis. Itu dia ambil pelajaran yang dapat diambil oleh Umar Al-Khattab. Setelah kejadian itu, maka Umar sering datang pada laki-laki itu dan mendengarkan pendapat yang bermanfaat daripadanya. Selepas daripada itu, Umar sering jumpa lelaki ni, dengar nasihat daripada dia, perkataan-perkataan yang baik daripada dia. Nampak tak tuan-tuan? Tu pengajaran dia, kan? Baca Quran, rajin baca Quran, dia akan membuat hati kita tu lapang. Baca Quran, ikhlas kerana Allah. Uzlah, kita sebut uzlah, sekala kita jauhkan diri pada manusia dalam bentuk umum, sampai kita muhasabah diri kita. Yang kemudian rezeki itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, pengajaran dia, tak semestinya kita orang yang besar, kita pemimpin, kita suami, ataupun kita ibu ayah, tak semestinya kita tidak boleh mendengar nasihat daripada anak kita. Seharusnya kalau anak kita tu seorang yang baik, isteri kita seorang yang salihah, suami seorang saleh, pemimpin jumpa orang bawahannya orang yang alim, ulama, maka seharusnya dia mendengar perkataan daripada mereka. Kadang-kadang kita habis semayang, kita rasa macam nak dengar something, so panggil anak, suruh dia baca kitab-kitab ni tentang nasihat, kita dengar nasihat. Ataupun anak kita tu memang pandai, isteri kita pandai, so suruhlah dia cakap apa-apa yang kita nak dengar, nasihat, mutiara-mutiara kata daripada dia. Sebab bila kita dengar tu, dia memberikan ketenangan dalam hati kita. Okey, itu tambahan sikit lah cerita mengenai seorang lelaki dengan Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. So yang kesimpulan dia terakhir, kelima. Satu, apabila kita bercita-cita tentang sesuatu, kita nak something, nak jadi apa, kaya ke, nak jadi pandai, doktor, profesor, dan di samping itu kita berjuang dengan bersungguh-sungguh untuk mencapainya. So berusahalah dengan tekun dan sabar, dengan tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa Allah dalam usaha tu. Insya-Allah
Jalan yang susah tu Allah akan bagi mudah. Kan? Jalan tu sepatutnya lama, tapi hang boleh pisat saja, Allah mudahkan. Sebab dalam usaha itu kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, jangan sekali-kali kita berpegang pada kepandaian kita, kepintaran kita, daya kekuatan kita. Sebab semuanya ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hang boleh pandai, hang boleh cerdik, kekuatan itu semua Allah punya. Jangan sekali-kali kita berpegang padanya, bersandar kepada kekuatan kita, kepandaian kita. Sebab akhirnya kita akan menemui kesukaran dan kepayahan. Serius. Okey. Kalau kita dapat sekalipun, kita sebut tadi, tidak ada manfaat apa yang kita dapat tu untuk diri kita. Habis. Oleh kerana itu dia kata, jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya, katakanlah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku pada tempat yang benar dan keluarkanlah aku pada tempat yang benar pula. Jadikanlah bagiku waj'al li, dari sisimu, kekuasaan yang dapat memberikan pertolongan. Mudah-mudahan bacalah doa ini dalam menghadapi sesuatu demi berhasilnya maksud dan cita-cita kita disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ajaran kalam hikmah kali ini akan menjadi kompas dan pedoman kita dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Sebab hikmah yang ke-25 ni, mula-mula tadi kita sebut kebahagiaan yang hakiki. Apa dia? So, kita dapat kan, bila kita habis belajar tu kita dapat kebahagiaan yang hakiki adalah bertawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih banyak kerana tonton sudi mendengar, tak kira di mana. Saya banyak terima kasih. Semoga Allah memberi kebaikan kepada tuan-puan. Semuanya datang daripadanya dan kepadanya juga kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.